The Singapore Book Publishers Association is celebrating UNESCO World Book and Copyright Day 2021 on the 23rd of April with a Book Bazaar promotion. The Book Bazaar will be held over a period of 10 days starting from the 23rd of April. This is a virtual book fair accompanied with programs curated for the consumers in mind. You can enjoy our fabulous book promotions, participate in our exciting webinars and book launches. Free audiobook and ebook and books to win is waiting for you. Hurry, visit bookbazaar.sg now. Good afternoon, everyone. Welcome to the World Book Day Book Bazaar livestream. Today, we are pleased to invite Mr. Said Ali Semait of Pustaka Nasional to introduce and launch Pustaka Nasional's new titles. Let's welcome Mr. Said Ali Semait. Salam sejahtera dan selamat petang semua. Selamat datang ke siaran langsung Bazar Buku, Hari Buku Sedunia. Hari ini, kami dengan sukacitanya menjemput Tuan Said Ali Semait dari Pustaka Nasional untuk memperkenalkan dan melancarkan buku-buku terbaru Pustaka Nasional. Dipersilakan Tuan Said Ali Semait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk mengikuti sesi pelancaran dan pengenalan buku terbitan terbaru Pustaka Nasional. Sesi ini disiarkan oleh Persatuan Penerbit Buku Singapura SBPA secara langsung ke Facebook SBPA dan Pustaka Nasional. Acara ini adalah sebahagian daripada sambutan Hari Buku Sedunia 2021. Saya sebagai pengarah syarikat PN berharap anda akan dapat manfaat dan pengetahuan mengenai terbitan kami dalam acara ini. PN ditubuhkan pada tahun 1963 oleh pengasasnya almarhum Syed Ahmad Semait dan bertapak di 40 Kandahar Street di Kampung Glam. Bangunan itu masih ada lagi di Kampung Glam. PN bermula sebagai kedai runcit yang menjual kitab-kitab Arab untuk keperluan pelajar dan guru daripada Madrasah Al-Saghaf dan Madrasah Al-Junaid yang berdekatan daerah tersebut. Semenjak itu, PN sudah menerbit lebih 1,000 tajuk buku dalam kategori buku kanak-kanak, sastra dan agama. Pihak kami sentiasa cuba memenuhi keperluan pendidikan masyarakat Islam Singapura dengan penerbitan bahan dalam bahasa Arab, Inggeris dan Melayu. Selain buku bercetak, PN sudah menerbitkan podcast, buku elektronik, buku audio dan akan meneroka sebuah siaran YouTube tidak lama lagi. Pada petang ini, kami akan perkenalkan 5 tajuk yang baru. Mari kita lihat buku yang pertama. Novel Hati Seorang Perempuan karya Puan Sukina Sapar adalah sebuah novel yang diterbitkan di bawah sayembara Novel Watan pada tahun 2002. Puan Sukina Sapar adalah seorang konsultan program dalam merangka jadual untuk pelajar-pelajar dari luar negeri di sebuah institusi tempatan. Beliau berminat dalam bidang penulisan dan novel ini diilhamkan daripada kesekitaran hidup beliau yang boleh dijadikan mesej pengajaran. Puan Sukina tidak dapat hadir pada sesi ini dan saya akan bacakan ucapannya yang diberikan lebih awal untuk pelancaran buku edisi terkini ini. Cerita dalam hati seorang perempuan mengingati kita bahawa kehidupan ini terlalu singkat untuk kita senantiasa memendam berbagai rasa.
Kita harus bermuhasabah dan maju ke hadapan. Sememangnya saya suka mengupas kisah-kisah keluarga, kisah sayang dan cinta. Daripada konflik emosi inilah yang banyak mematangkan setiap orang dalam kehidupan. Dalam menangani konflik secara sedar atau tidak, sebenarnya kita melangkah atau berhijrah dalam satu situasi. Plot ini yang saya suka kupas. Nampak santai mesej ini, tetapi kalau dikaji dari perspektif lain, ianya membuka minda dalam penghijraan setiap manusia. Harapan saya kepada pembaca supaya terus membaca dan beri sokongan kepada penulis tempatan. Ia adalah cermin masyarakat kita dan mudah-mudahan bingkisan cerita ini dapat membuat kita berfikir dalam norma kehidupan yang baru. Saya ada 2 cerita lagi dalam proses manuskrip yang baru selesai dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris tidak lama lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang pernah membeli edisi pertama novel ini. Edisi kedua ini yang baru dicetak semula oleh Pustaka Nasional dengan kulit baru memberi sokongan kepada penulis untuk terus berkarya. Bagi sesiapa yang belum mendapat senaskah, pembelian anda memeriahkan semangat kesusasteraan penulis tempatan, tidak kira penulis yang mampan atau yang baru atau yang berjinak-jinak dalam penulisan bahasa kita. Terima kasih. Buku kedua yang bertajuk Lihat, Lihat, karya Anil Wijaya dan diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Puan Nur El Huda Jaafar daripada bahasa Indonesia. Buku asal diterbitkan oleh Yayasan Literah pada tahun 2019 dan pihak kami tertarik dengan lukisan dan cerita ini. Buku ini memang sesuai dilancarkan pada bulan Ramadan supaya mesejnya boleh digambarkan kepada kanak-kanak dalam hidup sebuah keluarga yang daif. Mari kita lihat ucapan oleh pelukis dan penulis dari negara Indonesia mengenai buku tersebut. Halo, saya Evelyn. Saya adalah penulis dan ilustrator buku anak. Biasanya kalau di buku nama saya ditulis dengan saya di sini mau cerita mengenai buku yang saya ilustrasikan, yaitu Lihat-Lihat. Di sini saya punya versi bahasa Inggrisnya berjudul Look Look. Lihat-lihat biasanya digunakan untuk menenangkan anak yang sedang rewel menangis ya. Biasanya seperti lihat-lihat ada pesawat lewat, atau lihat-lihat itu ada layang jatuh, atau lihat-lihat ada motor lewat. Dengan konsep itu, saya ingin menceritakan mengenai penggunaan warna yang saya gunakan, yaitu di mana kehidupan ummah yang sederhana direpresentasikan dengan warna yang hitam putih. Dalam buku ini saya menggambarkan ummah anak gerobak yang sedang menenangkan adiknya dengan cerita-cerita dan imajinasinya. Semua yang dilihat ummah itu bisa berwarna. Semua yang disentuh imajinasi ummah bisa berwarna. Seperti halnya balon. Sampai kemudian ketika ummah bercerita tentang fantasinya, dunia jadi berubah warnanya. Jadi berwarna. Meskipun ummah berfantasi, hal-hal yang difantasikan adalah hal-hal sederhana. Seperti makanan,
camilan, penjelajahan, dan mengejar naga. Hingga akhirnya Uma kembali kepada dunia nyata dengan panggilan ibunya. Terima kasih dan semoga buku ini bisa memberikan hal yang menakjubkan bagi pembacanya. Selamat pagi, kebetulan saat ini di sini waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Salam sehat, selamat, dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mohon izin memperkenalkan diri, saya Ani Wijaya, penulis bacaan untuk anak. Mohon izin juga mengucapkan terima kasih kepada Pustaka Nasional Singapura yang menerbitkan buku Lihat-Lihat dalam bahasa Melayu. Sehingga buku ini akan dapat menjumpai lebih banyak lagi pembaca bahkan lintas negara. Semoga semakin banyak anak-anak yang mendapat manfaat darinya. Sejatinya setiap anak dimanapun mereka berada mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan bahagia. Namun kadang keadaan tertentu membuat sebagian dari mereka tidak seberuntung yang lainnya. Seperti contohnya tokoh Uma dalam buku Lihat-Lihat ini. Uma yang tetap ceria dan kaya imajinasi meski bersama ibu dan adiknya menjalani kehidupan yang jauh dari kelayakan. Bagi anak-anak lain, kisah Uma ini bisa menjadi serupa jendela. Jendela yang memperlihatkan keadaan ataupun peristiwa di luar diri mereka yang mungkin selama ini belum mereka ketahui. Jendela yang semoga bisa mengantarkan benih-benih kepedulian kepada sesama ke dalam benak-benak mereka. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Pustaka Nasional Singapura. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Buku ketiga yang bertajuk Sendi Agama 3 Serangkai, edisi baharu oleh almarhum Muhammad Abtai Ratomi. Buku ini dialih bahasa dari bahasa Indonesia juga dan diterbitkan oleh PN pada tahun 1986, hampir 35 tahun. Buku ini sudah beberapa kali diulang cetak dan terus digunakan sebagai bahan pengajian di masjid-masjid, institusi pendidikan Islam dan majlis-majlis keagamaan di Singapura, Malaysia dan Brunei. Buku ini merangkumi 3 bahagian daripada pelajaran-pelajaran syariat Islam iaitu Tauhid, Fiqh dan Tasawuf. Penulisnya menyusun kitab ini untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran syariat Islam dan hukum-hukumnya. Ia juga sesuai bagi masyarakat awam untuk mengetahui rukun-rukun iman, Islam dan ihsan. Buku yang malah segar ini banyak ada cetak rompak di pasaran dan kami syorkan anda beli edisi baharu ini yang sudah dikemas kini kandungannya terbitan Pustaka Nasional sahaja. Edisi terjemahan bahasa Inggeris sedang disunting dan akan diterbitkan insya-Allah. Sila ikut media sosial kami untuk maklumat lanjutnya. Buku yang keempat adalah Bimbingan Mengenal Tauhid dan Akidah edisi baharu oleh Ustaz Muhammad Haji Rais. Penulis adalah mantan Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Beliau pernah juga mengajar di Sekolah Arab Hassanal Bolkiah di Brunei pada tahun 1978 hingga 1996.
Beliau mendapat pendidikannya di Sekolah Awal Bustanil Arifin di Singapura, Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, Madrasah Al-Junaid, Universiti Al-Azhar dan Universiti Ain Shams di Mesir. Edisi baharu ini dicetak untuk keperluan pelajar agama di institusi tinggi di Malaysia dan Singapura. Kami melancarkan e-buku kitab ini yang boleh dibeli Google Play bagi mereka yang mahu edisi mesra alam sekarang. Anda boleh ke play.google.com dan menaip tajuk tersebut untuk mendapat naskah elektronik anda untuk dimuat turun dalam media peranti anda seperti begini. Bagi mereka yang berminat untuk buku bercetak, buku terbaharu ini akan siap pada akhir Syawal insya-Allah. Apa kata kita dengar ucapan penulisnya mengenai buku tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad bin Haji Rais mengarang kitab ini, iaitu Pengenalan Ilmu Tauhid, dan kitab ini alhamdulillah saya menulisnya ialah sebagai nota-nota pelajaran di Masjid Ar-Rawdah Bukit Batok. Jadi saya kumpulkan dari sehari ke sehari dan kemudian saya tambah mana-mana yang patut. Lalu saya persembahkan ataupun saya memohon kepada Syekh Said Ahmad Smith, iaitu pemilik Pustaka Nasional almarhum, dan meminta beliau supaya mencetak buku ini, dan beliau setuju untuk mencetaknya, dan beliau dengan pegawai-pegawai Pustaka Nasional telah meneliti dan mengedit mana-mana yang silap ataupun mana-mana yang salah, sehinggalah terbit cetakan pertama. Jadi saya sangat-sangat menghargai kepada kerjasama dan pertolongan Pustaka Nasional untuk mencetak buku ini bagi kali kedua, kerana ini adalah satu usaha untuk dakwah Islamiah, khususnya dalam bidang tauhid. Kerana keselamatan manusia di akhirat ialah bergantung kepada akidahnya atau kepada kepercayaannya, keimanannya kepada Allah Ta'ala dengan iman yang sebenar. Jadi kerana itulah makna buku ini sebenarnya boleh digunakan untuk pihak dalam institusi persekolahan dari peringkat menengah sehingga peringkat universiti. Dan saya telah mencuba sebab daya untuk memudahkan akan apa yang ada dalam istilah-istilah ataupun pada penyampaian untuk disampaikan tentang apa yang ada dalam buku ini,
sebagaimana yang saya tekankan dalam buku ini ialah 3 perkara, iaitu ilahiyat, nubuat dan sam'iyat. Ilahiyat ialah yang berhubung dengan ketuhanan, iaitu sifat-sifat Tuhan yang wajib diketahui oleh setiap mukmin yang percaya dan mempunyai akidah kepada Islam. Dan nubuat ialah mengenai nabi-nabi dan rasul-rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sam'iyat ialah berita-berita atau cerita-cerita ataupun khabar-khabar mengenai perkara yang kita tidak lihat, hanya kita dengar, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harapkanlah buku ini supaya memberi manfaat kepada pelajar-pelajar dan kepada pembaca-pembaca sekalian, demi untuk mempunyai satu akidah yang benar mengikut ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih saya ucapkan kepada Pustaka Nasional yang mencetak buku ini, dan terima kasih kepada sekalian pembaca dan sekalian yang sudi untuk membaca buku ini. Sekian saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan menambahkan ilmu pengetahuan kita serta menguatkan akidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang terakhir adalah Pesan Ilahi, Renungkanlah oleh Dr. Muhammad Hanif Hassan. Ustaz Dr. Muhammad Hanif Hassan adalah seorang fellow di S. Raja Ratnam School of International Studies di NTU. Beliau banyak menulis dan menterjemahkan banyak-banyak buku. Buku terkini ini adalah terbitan bersama PN dan Darul Tafsir Al-Khair dan hanya boleh diperoleh percuma di pejabat Masjid Al-Khair. Ia adalah sebuah buku dakwah, kumpulan artikel yang ditulis oleh pengarang yang bertema tafsir tematik bersesuaian dengan konteks Singapura dan juga situasi dunia moden. Matlamat buku ini adalah untuk mengajak para pembaca untuk melihat isu-isu kehidupan di bawah bimbingan Al-Quran, membentuk peribadi seorang Muslim, membimbing para pembaca untuk berfikir bersama ayat-ayat Al-Quran dan membina keupayaan untuk mengaitkannya dengan masalah kehidupan kini. Penulis memohon para pembaca menderma kepada pihak masjid apabila mendapatkan senaskah percuma buku tersebut. Pihak PN mengalu-alukan kerjasama institusi Islam Singapura untuk bergabung untuk menerbitkan lebih banyak karya asatiza kita untuk manfaat masyarakat Singapura. Anda boleh hubungi PN melalui email enquiry@pustaka.com.sg. Buku-buku terkini yang dijual boleh didapati daripada Pustaka Nasional. Anda juga boleh membeli buku terbitan PN yang lain melalui kedai dalam talian kami di hari ini juga adalah hari terakhir anda boleh mendapatkan tote bag by Singlet. Dengan pembelian sebanyak $30, buku terpilih kami hanya di goguru.com.sg. Dia ada
beg dan ada tempat yang anda boleh letak buku atau tisu atau token anda untuk keluar atau sanitizer. Mudah. Beg ini tidak dijual dan hanya akan diberikan percuma bagi pembelian di goguru.com.sg secara eksklusif. Tawaran penghantaran percuma melalui GoGuru berlangsung sehingga malam ini. Jadi ambil peluang ini untuk ke kedai dalam talian mereka sebelum esok. Sebelum saya akhiri pelancaran ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesilapan yang berlaku semasa penstreaman langsung ini. Terima kasih kepada penganjur Persatuan Penerbit Buku Singapura, SBPA, yang menguruskan penjualan buku secara talian untuk para penerbit semasa pandemik ini dan syarikat Muse yang membantu menjayakan acara ini. Kepada anda yang menonton, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Singapore Book Publishers Association is celebrating UNESCO World Book and Copyright Day 2021 on the 23rd of April with a book bazaar promotion. The book bazaar will be held over a period of 10 days starting from the 23rd of April. This is a virtual book fair accompanied with programs curated for the consumers in mind. You can enjoy our fabulous book promotions, participate in our exciting webinars and book launches. Free audiobook and ebook and books to win is waiting for you. Hurry, visit bookbazaar.sg now.